Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang. Jadi hari ni Abang nak buat surprise. Korang ada nampak kan Abang pakai t-shirt? Ini sebenarnya adalah uniform baru Abang Jo. Jadi Abang Jo dah buat satu t-shirt. Nah, t-shirt tu namanya Nak Dijadikan Cerita. Abang minta maaf sangat-sangat kalau tulisannya terbalik sebab Abang merekod video menggunakan handset kamera depan. Jadi t-shirt ni Abang print banyak dan Abang niatnya untuk jual, dan hasil daripada jualan sebahagian daripadanya Abang nak bagi kepada masyarakat yang memerlukan. Memang kalau kita buat sesuatu patutlah kita bagi sumbangan pada masyarakat yang memerlukan. Contohnya macam orang-orang tua dan juga rumah-rumah anak yatim, rumah-rumah orang tua, rumah-rumah anak yatim. Jadi kalau korang berminat nak pakai t-shirt yang sama macam Abang pakai, moga-moga kalau pakai nanti kita terjumpa, tahulah kita adalah keluarga besar Josie Penglipur Lara. Bolehlah korang mesej dekat link WhatsApp yang Abang sediakan. Dekat situ ada tunjuk saiz, ada tunjuk jenis kain dan juga harganya. Jangan risau, tidak terlalu mahal, tidak melebihi RM40. Jangan risau Abang, sebab niat Abang adalah untuk kumpulkan dana untuk kita hadiahkan kepada masyarakat yang memerlukan. Abang suka betul dengan design dia sebab design dia sangat polos. Sebab dia tak terlalu huru-hara, terutama perkataan cerita ni Abang rasa, dan dia terletak betul-betul dekat dada tau. Dia bukanlah untuk apa, nampak cantik. Nampak cantik. Yang saiz Abang pakai sekarang ni adalah saiz L. Agak tak adalah ketat, tapi badan Abang gemuk kan, besar sikit, jadi mungkin nampak macam sendat sikit baju yang Abang pakai. Okey, itu adalah permulaan. Jadi lepas ni Abang dah tak ada masalah lagi nak pakai baju apa waktu nak buat rakaman. Inilah Abang punya uniform setakat ini. Kalau ada uniform baru, bolehlah nanti Abang pakai kemudian. Tapi tu je yang Abang nak cakap. Abang nak berniatnya kumpul dana. Jadi kalau ada yang nak beli, bolehlah kita kumpul dana bagi orang yang memerlukan. Okey, hari ni Abang nak sampaikan 3 cerita. Abang melalut sikit tadi. Abang nak sampaikan 3 cerita. Cerita yang pertama disampaikan oleh seorang makcik Azizah tentang macam mana pengalaman pertama dia jadi pengurus jenazah wanita. Okey, berlaku pada tahun 1996 di sekitar Kuala Lumpur. Itu yang cerita yang pertama. Cerita yang kedua pula berkenaan dengan seorang kakak Yasmin. Dia ceritakan tentang histeria. Tapi cerita yang kedua ni agak berat sikit sebab dia melibatkan agama. Macam mana seorang perempuan begitu bercelaru dengan agama sampaikan dia kena histeria, membawa kepada histeria. Dan cerita yang ketiga disampaikan oleh seorang lelaki, berlaku lebih kurang tahun 90-an juga, 93, 94 lah macam tu, tentang macam mana keluarga dia pergi dekat satu rumah, yang rumah tu adalah rumah pusaka, dan dia orang terpaksa tidur dekat rumah tu, dan dia orang mengalami satu peristiwa yang diingati sampai dia orang pencet. Okey, jadi kalau korang nak tahu cerita daripada mula sampai habis 3 cerita Abang, insya-Allah Abang akan ceritakan. Kita semangat. Okey, jom cerita yang pertama. Cerita pertama ni diceritakan kepada Abang oleh seorang makcik. Tapi makcik ni cakap jangan guna nama sebenar. Abang Jo, jangan guna nama sebenar. Guna nama Azizah. Dia kata Azizah adalah nama sewaktu dia sekolah. Orang-orang panggil dia, nama dia lain tapi orang panggil dia Azizah. Berlaku pada tahun 1996. Makcik Azizah ni, bapa dia imam, mak dia Bilal masjid. Kalau kita orang Islam bila panggil Bilal, tak semestinya lelaki, tapi ada juga Bilal perempuan. Dan Bilal perempuan ni adalah tugasnya untuk terutama dalam urusan jenazah perempuan. Jadi makcik Azizah ni bila bapa dia imam, mak dia pula Bilal perempuan, nak tak nak dia terpaksa memikul tanggungjawab menjadi sebahagian daripada ahli masjid, iaitu geng-geng makcik pengurus jenazah. Jadi mula-mula dia pergilah banyak kursus. Mak dengan bapa dia suruh ni, dia pergi banyak kursus, dia pergi praktikal, pergi rumah orang meninggal, buat jenazah semua. Okey, kira dia punya pengalaman dah semakin hari semakin bagus. Jadi dekat kawasan dia tu, dekat Kuala Lumpur ni, dia ni disandingkan ataupun dipartnerkan dengan seorang lagi makcik. Kita letaknya makcik Kiah lah, Mak Kiah.
dia dipartnerkan dengan Mak Kia untuk menjadi bilal wanita di satu kawasan di Kuala Lumpur. Tapi ini adalah pengalaman pertama dia menguruskan jenazah seorang-seorang. Abang kalau bab cerita jenazah ni abang seram sikit sebab one day kita pun akan meninggal juga kan. Jadi seram lah kan. Jangan tersalah cerita. Masa tu dia dapat panggilan telefon daripada pihak hospital untuk menguruskan satu jenazah perempuan. Sebab dia bilal perempuan kan, jadi dia uruskan jenazah perempuan lah. Jadi dia kata dia tak ada masalah. Sebabnya dalam otak dia, dalam fikiran dia, dia mesti uruskan jenazah dengan Makcik Kia. Tapi nak jadikan cerita, hari tu Makcik Kia tak datang. Makcik Kia ada hal lain. Jadi terpaksalah dia turun tangan, pergi seorang-seorang, uruskan jenazah tu seorang-seorang. Tapi dalam hati dia, tak apalah kalau kena uruskan seorang-seorang pun, sebabnya tak ada masalah. Dia pernah uruskan walaupun tak pernah seorang-seorang, tapi dia banyak pengalaman dan banyak praktikal yang dia buat bersama-sama dengan Makcik Kia. Jadi bila sampai dekat hospital Kuala Lumpur tu, pihak hospital dah telefon, dia pun tak pergilah dekat bilik jenazah tu, bilik forensik. Dia tanyalah mana jenazah dia. Jadi lepas berborak-borak dengan orang pihak forensik tu, barulah Makcik Azizah yang masa tu umurnya baru 30-an, dia cerita dia rasa macam nak kecut perut, sebabnya inilah kali pertama dia uruskan jenazah orang mati gantung diri. Okey, dan ditambah lagi orang ini bukanlah orang Malaysia tapi orang luar negara, tapi dia beragama Islam lah, cuma dia gantung diri. Dalam agama Islam ataupun agama-agama lain pun, gantung diri adalah sejenis dosa besar. Tak boleh buat, jangan ada niat nak gantung diri. Jadi bila dah dapat tugasan tu, dia pun memang tak banyak cakap, tak panjang cerita, dia pun pergilah ke kawasan kat mana jenazah tu diletak. Bila dia sampai dekat kawasan tu, sebelum dia masuk dekat kawasan pintu jenazah tu diletakkan, nampaklah dekat depan tu ada ramailah perempuan-perempuan yang dia agak ni mungkin adalah keluarga ataupun sahabat handai kepada si almarhum yang meninggal bunuh diri itu. Jadi sebelum masuk tu ni nak menghilangkan perasaan nervous sebab tak pernah uruskan orang meninggal gantung diri, dan selalu dia dengar orang meninggal gantung diri ni memang mengerikan jenazahnya. Jadi dia borak-borak lah dengan budak-budak perempuan kat depan, orang mana, makan apa, dah makan apa, makan 2 kali ceritanya. Nampak sangat abang lapar. Jadi cerita-ceritalah orang mana, umur berapa, kenapa gantung diri. Okey, berborak-borak lah. Bila dah berborak-borak tu, diorang semua dalam keadaan sugul. Diorang kata si perempuan ni mati bunuh diri sebab dia kecewa dengan boyfriend dia. Dan ada satu fakta yang diberitahu oleh kawan-kawan dia sebelum dia pergi manjat jenazah, supaya dia ni lebih bersedia dengan apa yang dia akan nampak nanti. Dia cakap macam ni, makcik, kakak lah waktu tu, dia muda kan, awal 30-an. Kak, dia kata, kawan kami ni memang bunuh diri, tapi minta maaf cakap, kawan kami ni memang mengamalkan ilmu cantik. Jadi dia tak sangka walaupun dia pakai ilmu cantik, si lelaki tu tetap tinggalkan dia. Jadi sebab itulah dia puncanya dia bunuh diri. Ada kawan-kawan dia beritahu macam tu lah. Okey. Dan jenazah tu dah siap postmortem, dah siap kes polis dah ambil gambar semua. Sampailah masa Makcik Azizah nak uruskan. Bila dia masuk dekat kawasan kat mana jenazah tu diletakkan, dia nampak jenazah tu diletakkan di atas satu pangkit. Dia macam stretcher lah, stretcher hospital. Jadi memang menjadi cara petua kalau jenazah yang tak berapa nak matinya berapa elok sangat, dan kita pula keadaan dalam suam-suam kuku takutnya, kita kena tengok jenazah bermula daripada kaki, dan kita baca selawat Nabi, selawat Ibrahim semua, barulah kita tengok muka. Okey, itu yang diamalkan oleh Makcik Azizah. Bila dia tengok kaki, alhamdulillah tak ada apa-apa. Bila dia tengok aja dekat kawasan badan semua tak ada apa-apa, dan bila dia tengok muka macam biasa. Cumanya ada sedikit pelik, iaitu mata jenazah ni tak terbuka. Salah. Mata jenazah ni tak tertutup, terbuntang macam tu.
Tapi dia dah boleh agak, hati dia dah boleh agak, dah boleh rasa benda tu ada yang tak kena. Jadi dia cubalah baca selawat Nabi, selawat Ibrahim, cuba tutupkan mata, tapi matanya tak tertutup gitu aja. Jongol aja matanya. Lepas tu dia panggil kawan-kawan dia. Siapa-siapa yang nak uruskan bersama-sama, sebab dia, Makcik Azizah cakap dah takut juga sebenarnya. Duk-dak dalam jantung tu kan, tiba-tiba bangun meloncat-loncat macam hantu Cina, takut juga kan. Jadi panggil kawan dia. Ada siapa-siapa nak nolong-nolong makcik sama-sama uruskan jenazah. Adalah 2 orang kawan dia. Jadi masuklah dekat dalam bilik pengurusan tu dekat hospital tu. Okay, bila masuk, bila tengok kawan dia mata terbuka, dua-dua tak berani nak dekat. Walaupun diorang ni kawan. Sebab semua orang tahu yang si jenazah ni mengamalkan ilmu susuk cantik. Abang agaklah susuk cantik. Dia kata ilmu cantik je lah. Jadi Makcik Azizah tanya siapa nama. Sebab mengikut petua Makcik Azizah, kalau nak tutupkan mata jenazah, kita kena tahu nama jenazah, lepas tu sebut nama dia, selawat Nabi, dalam perlahan-lahan lurut muka dia supaya matanya tertutup. Dan cik baiklah dia beritahu dekat budak perempuan tu beritahulah nama kawan dia ni Tina lah kononnya. Ni namanya Tina, dia kata. Okey, Makcik Azizah pun baca selawat. Tina, dia kata, makcik nak tutupkan mata. Tutuplah, awak dah berada di alam lain, dia kata. Akhirnya matanya tertutup. Tapi bila matanya tertutup, barulah makcik tu perasan dekat, Makcik Azizah perasan dekat leher ni ada satu line yang lebam tau. Jadi bunuh diri, dengan kata lain, dia bunuh diri disebabkan oleh gantung diri. Bukannya makan pil kuda. Salah, pil kuda. Abang nak cakap Abang nak cakap Panadol. Tercakap pil kuda. Maaf, tersilap. Pil Nadol. Bukan pil kuda. Jadi itulah punca dia bunuh diri. Okey, jadi angkatlah letak dekat tempat mandian. Bila Makcik Azizah jirus je air, korang nak tahu, dekat badan dia tu muncul asap, macam asap terbakar. Macam dia kata, macam kita siram air atas arang. Macam tu jugalah apa yang terjadi ke jenazah tu. Siram air atas badan, tiba-tiba keluar asap berkepul-kepul, seolah-olah macam jenazah tu panas. Dah 2 orang kawan dia ni yang nak menolong tak jadi tolong, duduk dia jauh aja. Terpaksalah Makcik Azizah teruskan juga tugas sebagai penyembanding jenazah. Dimandikan, walaupun berasap-asap keluar, lantaklah dia kata, yang penting cepat mandi, cepat habis, cepat aku balik. Okey, dah jirus berasap-asap. Lepas tu pula yang lebih ketara lagi, urat-urat dekat badan dia tu orangnya putih, kata Makcik Azizah. Orangnya putih jenazah ni, tapi bila dimandikan, urat-urat timbul hijau-hijau. Tak tahulah kenapa timbul macam tu. Tak apa, teruskan dia mandi. Bila dah mandi terus, habis mandi dia lap semua, lebih kurang tak ada lebih kurang, betul-betul lah kan. Lepas tu letaklah dekat atas kain kapan, nak kapankan. Masalah kedua ialah kain kapan tu panas. Kain kapan yang tadi tu nampak macam polos sejuk tu, tiba-tiba bila Makcik Azizah pegang, panas. Dan sik baiklah dia pakai glove. Yang budak-budak ni bila dah pegang kain tu panas, tak jadi nak tolong. Duduk je kat balik kat sudut tu, pegang tangan, seramnya tengok kawan dia macam tu kan. Nak buat macam mana? Nak tak nak, terpaksa jugalah Makcik Azizah settlekan urusan ni. Dia pun kapan lah, main selit je lah, lantak. Tak ada lantak, betul-betul kapan, betul-betul. Jadi dia kapan kalah. Lepas dah kapan-kapan, baru setengah kapan, maksudnya belum habis beberapa kain lapisan jenazah tu, tiba-tiba, ni memang part seram ni, tiba-tiba pintu depan tempat jenazah, nak masuk ke kawasan jenazah tu berdentum, macam ada orang rampuh pada luar. Dong! Disebabkan tu si budak perempuan 2 orang tu terjerit-jerit, sampaikan Makcik Azizah cakap, tak apalah, kalau korang dah takut sangat, keluarlah daripada sini, biar makcik uruskan, kakak suruhkan sorang-sorang. Bila dah dapat offer macam tu, memang keluarlah. Kalau abang daripada awal abang tak nak uruskan macam tu,
keluar. Dah tinggallah Makcik Azizah seorang-seorang nak uruskan jenazah. Nak tak nak, dia terpaksa uruskan. Tapi berdebar, siapa pula yang rempuh pintu tadi? Pintunya hampir-hampir terbuka. Sebab mengikut kata Makcik Azizah, memang pintunya dikunci. Nak elakkan daripada fitnah kan. Jadi bila dah bunyi berdantung macam tu, dah budak tu pun dah keluar, dia suruh budak tu keluar, kunci balik pintu. Makcik Azizah teruskanlah proses mengkapankan. Waktu dia letakkan kapas dekat hidung, lepas dah letakkan kapas kat hidung, baru selepas 2-3 minit Makcik Azizah perasan kapas tu bertukar jadi warna hitam, warna kekuningan hitam, seolah-olah kapas tu macam terbakar daripada dalam. Tapi Makcik Azizah cakap apa? Ini bahagian awak, saya tak nak masuk campur. Tapi benda yang lebih menakutkan lagi, bila waktu nak tutup muka, baru Makcik Azizah perasan dekat ada bunyi tapak kaki melangkah mengelilingi bilik pengurusan jenazah tu. Kelepak kelepuk, kelepak kelepuk. Tapi Makcik Azizah cakap ini mesti adalah salah satu ilmu yang dia ambil. Bunyi anjing. Sekarang pula bang. Dari salah satu ilmu yang dia ambil. Jadi Makcik Azizah buat tak tahu sambil selawat, terus uruskan jenazah. Bila terus uruskan jenazah, memang kain kapan tu panas tau. Kain putih tu. Allah, bunyi galak pula bunyi anjing tu. Kain kapan tu panas, tetap juga Makcik Azizah teruskan. Dan bila dah habis kapan, barulah Makcik Azizah perasan di celah-celah kain kapan keluar asap-asap warna putih. Tak tahulah, mungkin panas dalam kot jenazah tu, dia terbakar daripada dalam, kita pun tak tahulah kan. Jadi bila dah sudah tu, terus Makcik Azizah panggil petugas-petugas, letak atas stretcher jenazah tu. Sampai bila letak atas stretcher tu, tangan petugas tu nampak macam panas. Kata, makcik rasa panas kan? Dia kata, teruskan makcik tu cakap. Bila dah letak atas stretcher, tutup dengan tong jenazah, letak dekat tepi. Lantaklah Makcik Azizah cakap, ini dah habis tugas dia. Jadi korang nak tahu apa yang terjadi selepas tu? Makcik Azizah tak tahu. Sebab lepas tu dia balik. Tapi inilah pengalaman dia menguruskan orang yang mati menggantung diri. Jadi dia kata, pengajaran kat sini, korang janganlah ada niat-niat nak menggantung diri, nak membunuh diri. Allah Ta'ala sangat marah. Itu antara dosa-dosa besar. Okey, itu tamat cerita yang pertama. Jangan tanya ke abang, bang, apa yang terjadi dengan sambungan jenazah tu lepas dibawa ke tanah perkuburan? Makcik Azizah cakap dia tak tahu. Itu je lah pengalaman pertama dia jadi pengurus jenazah orang yang mati tergantung. Cerita yang kedua ni berlaku pada tahun 1992 dekat Bangi, Selangor. Diceritakan kepada abang oleh seorang kakak, nama kakak ni Yasmin. Sebelum abang mulakan cerita, abang nak pesan kat sini. Cerita ini berkenaan dengan seorang lagi wanita bernama Kak Pinky. Kalau Kak Pinky tengok video saya, komen kat bawah ataupun DM saya, PM. Salah, bukan DM. PM saya. Saya nak tahu apa yang terjadi dekat Kak Pinky selepas tu. Okey, cerita je macam ni. Abang nak mulakan cerita. Pada tahun 1992, Yasmin dihantar oleh bapa dia masuk satu sekolah swasta dekat Bangi. Dekat sekolah tu, semuanya perempuan, tak ada lelaki. Bermula daripada tingkatan 1 sampailah tingkatan 5. Sekolah ni boleh dikatakan sekolah mahal-mahal. Hanya anak-anak orang yang berduit lebat sahaja, berkepuk-kepuk duitnya, yang boleh masuk sekolah ni, sebab yuran dia mahal dan dijamin akan berjaya dalam pelajaran. Jadi disebabkan tu bapa Kak Yasmin bergodok bergadai hantar juga anak dia masuk sekolah asrama penuh. Asrama ni lah, asrama perempuan ni yang terletak dekat Bangi. Jadi bila sebelum tu sekolah ni dah tak ada tau. Sekolah ni dah dismiss, dah tak ada dalam senarai sekolah-sekolah kat Malaysia, dah tak ada dah tutup. Okey, cerita ni bermula bila Kak Yasmin sampai sekolah tu. Disebabkan dia ni lambat sampai, orang patutnya register bulan 1 tapi dia register bulan 3 sebab
Dia tak nak masuk sekolah tu. Bapa dengan mak dia paksa. Jadi tak nak, dah habis pujuk, akhirnya dia ikutkan, dia turutkan apa yang bapa dia dengan mak dia harapkan. Dia masuk juga sekolah tu. Dia nak sulung. Kak Yasmin ni nak sulung. Jadi bila masuk sekolah tu, Form 1 tahun 1992. Bila dah masuk lambat, dia ditempatkan dekat dom yang paling atas. Dekat dalam dom tu bercampur. Ada Form 1, Form 2, Form 3, Form 4, Form 5. Sebabnya dekat dalam sekolah tu dia punya sistem dom, Form 1 satu dom, Form 2 satu dom, Form 3 satu dom, macam tu, Form 5 satu dom. Tapi disebabkan Yasmin dia terlambat, dia masuk dom campur-campur. Dalam tu ada Form 1, ada Form 2, ada Form 3, ada Form 4, ada Form 5. Tapi nak jadikan cerita, dia ditempatkan dekat satu katil. Sebelah katil dia adalah budak Form 2. Dia kenal budak tu sebagai Kak Pinky. Kenapa nama dia Kak Pinky? Sebab orangnya cantik. Kulitnya putih-putih merah. Emaknya Filipin, bapa dia Melayu. Sebab tu dia cantik. Jadi ceritanya bermula bila Yasmin rapat dengan Kak Pinky. Dia tanya-tanya, dia berborak-borak lah dengan Kak Pinky macam mana latar belakang keluarga masing-masing. Bila Yasmin ceritalah latar belakang, bapa dia doktor, mak dia doktor, okey. Tapi bila dengar cerita daripada Kak Pinky, cerita dia sangat sedih. Iaitu Kak Pinky dah tak ada bapa. Kak Pinky dah tak ada bapa. Tapi masalahnya adalah emak Kak Pinky hidup sangat-sangat sosial. Dan perkahwinan emak dan ayah dia tidak direstui oleh kedua-dua keluarga. Baik keluarga lelaki, baik keluarga perempuan. Mungkin disebabkan perbezaan agama pada waktu tu. Sebab agama asal emak kepada Kak Pinky adalah Kristian. Okay. Lepas tu dia masuk Islam lah sebab dia kahwin dengan orang Islam kan. Itu memang peraturan negara kita. Peraturan agama juga. Jadi selepas bapa dia meninggal, mungkin mak dia ni terlalulah stres sebab suami dia meninggal. Jadi mak dia ni banyak menghabiskan masa bersosial, banyak menghabiskan masa di kelab-kelab, menyebabkan Kak Pinky dan kakak dia, kakak kepada Kak Pinky hidupnya terumbang-ambing. Tapi akhirnya kakak kepada Kak Pinky ikut gaya hidup mak dia, iaitu hidup bersosial. Tapi Kak Pinky ni disebabkan dia ni rasa macam hidup bersosial tu bukanlah dia punya jalan hidup. Jadi dia minta dekat mak dia ni untuk masuk dekat sekolah asrama yang mahal ni. Sebab itulah akhirnya Kak Pinky berjumpa dengan Yasmin. Mak dia masuk, mak dia ikut, tak ada masalah, ikut je lah sebab anak dia dah suka nak masuk sekolah tu kan. Tapi dia kata ada perbezaan sikit lah. Bila Kak Pinky balik rumah, dia akan jadi sangat seksi sebab ikut cara mak dia. Tapi bila dia balik sekolah, dia jadi sangat alim sebab dia pakai tudung labuh semua, macam tu. Dia punya keadaan macam tu. Okey. Disebabkan Kak Pinky ni selalu ada masalah kecelaruan. Sebabnya dia bila balik jadi sosial, bila balik sekolah, balik rumah jadi sosial, balik sekolah dia jadi Islami. Jadi dia punya kecelaruan identiti dia memang teruk sangat. Sampaikan dia selalu mendapat nasihat, khidmat nasihat dengan pakar motivasi, bukan pakar motivasi, pakar kaunseling sekolah. Kalau motivasi susah pula kawan, kena motivasi. Jadi pakar kaunseling sekolah selalu bagi kaunseling untuk Kak Pinky. Tapi bila terlalu banyak sangat dikaunselingkan, akhirnya Kak Pinky berubah jadi seseorang yang separuh gila. Lebih kurang macam tu. Titik mulanya macam ni. Pada satu malam, Kak Pinky kejut Yasmin. Katanya dia nak pergi tandas, minta Yasmin temankan. Yasmin pun temankanlah Kak Pinky pergi tandas. Jadi bila sampai kat tandas, Kak Pinky masuk dalam tandas, Yasmin tunggu kat luar. Lepas tu Kak Pinky membebel-bebel. Akak minta maaf sangat-sangat sebab menyusahkan Yasmin. Yasmin kena bangun pagi, kena teman akak, dia membebel-bebel. Yasmin dalam keadaan ngantuk, mama-mama tak apa kak, akak berak je lah, tak apa, terus je lah berak, tak payah membebel. Oh tak boleh, akak ni kena minta maaf lah, hati akak tak tenteram kalau tak minta maaf dengan kau. Membebel lah Kak Pinky ni. Yasmin cakap nak berak-berak lah, banyak pula cakap. Kan tak jadi berak kan. Jadi bila dah berborak lah, yang si Yasmin ni
boraklah dengan Kak Pinky ni. Tapi tanpa Yasmin sedar, rupanya masa dah berlalu setengah jam. Dan tiba-tiba Yasmin cakap, "Kak, lamanya kau berak. Kau berak batu ke apa?" Waktu lepas Yasmin cakap macam tu, terus Kak Pinky senyap. Dalam tandas ni, Kak Pinky tak berbunyi, senyap. Lepas tu dia panggil, "Kak, takkan saya tegur akak berak, terus akak senyap, tarik muka, tarik suara je?" Senyap, tak ada apa-apa. Oh sudah, dia pun tolaklah pintu bilik air. Memang tak ada siapa. Sah, dia dah kena prank dengan makhluk alam sebelah. Berlari dia masuk dekat dalam dom, nangis-nangis. Lepas tu dia pergi kat katil dia tengok Kak Pinky tengah tidur. Dia kejutkan Kak Pinky. "Kak, bangun Kak, bangun Kak." Dia memang dia tak ada adab sopan, terus dia kejut macam tu. Jadi Kak Pinky bangunlah macam terpinga-pinga lah. "Kenapa?" dia kata. "Akak tadi ajak saya pergi tandas kan? Lepas tu akak duduk dalam tandas. Akak ada pergi dalam tandas tak?" Dia kata, "Mana ada akak bangun? Akak tidurlah dekat sini. Mana ada akak pergi tandas? Kau pernah tengok akak pergi tandas tengah malam? Tak ada kan?" Lepas tu barulah Yasmin terfikir, lah, tak ada lah. Dan sejak daripada itulah Kak Pinky setiap hari kena histeria. Dan bila kena histeria, bawa masuk bilik kaunseling, cikgu bagi kaunseling. Gunggang-gunggang, lepas tu balik asrama, histeria balik. Boleh kata tiap-tiap hari Kak Pinky histeria. Dan tiap-tiap hari keadaan Kak Pinky memang sangat teruk. Sebabnya setiap kali dia histeria, dia dalam keadaan tak terurus. Rambutnya dengan air liur dia meleleh-leleh tu. Jadi disebabkan itulah Kak Pinky, Yasmin ingat cerita ni. Ingat cerita ni memang jadi ingatan dia sampai dia tua, sampai dia besar sekarang. Jadi lepas tu dah banyak kali histeria, setiap malam nak tidur, setiap malam kena histeria, menyebabkan pelajaran Yasmin merudum. Yang seperti dijanjikan patutnya jadi budak pandai, langsung berderet F. Dan sejak daripada tu, bapa Kak Yasmin bawa Yasmin keluar daripada sekolah tu, sekolah dekat sekolah biasa. Tapi apa yang terjadi dekat Kak Pinky tak dapat Yasmin tahu. Jadi kalau Kak Pinky tengok cerita ni, tengok video saya ni, saya nak tahu sebenarnya apa yang terjadi dekat Kak Pinky, macam mana Kak Pinky mengharungi hidup. Jadi pengajaran dekat sini adalah kalau kita bagi terlalu tekanan pada seorang kanak-kanak, seorang anak muda, dia boleh jadi histeria. Dan histeria boleh berpunca daripada gangguan makhluk alam sebelah disebabkan oleh kita punya keadaan dalaman yang tak tenteram. Cerita yang ketiga pula disampaikan oleh seorang lelaki namanya Azril, berlaku pada tahun 1994. Waktu tu dia masih lagi sekolah rendah. Berlaku dekat Kota Baru, Kelantan. Cerita dia macam ni. Azril dengan keluarga dia ni ada jemputan kahwin dekat Kelantan. Saudara mara dia lah. Jadi diorang pun bertolak lah satu hari ke negeri Kelantan, ke Kota Baru spesifik. Tapi dia tak nak beritahu ke abang kat mana tempat kampung yang diorang pergi tu. Bila dia dah sampai kat kampung tu, pergi kenduri kahwin, jumpa saudara mara. Dia ni daripada Terengganu kalau tak silap abang. Dia kenduri kahwin, dah siap semua kenduri kahwin. Lepas tu Azril pergi tidur dekat rumah makcik dia. Pergi dekat rumah makcik dia, tidur ramai-ramai kat situ. Tapi bila malam menjelang, tak jadilah Azril dengan keluarga dia nak tidur dekat situ sebab rumahnya sempit, orangnya pula ramai. Jadi makcik dia cakap macam ni, apa kata kita semua tidur dekat satu rumah dekat dengan rumah ni. Cumanya rumah tu adalah rumah pusaka kepada keluarga makcik, kata. Kepunyaan nenek makcik. Dah lama orang tak tinggal. Tapi kalau kita tidur ramai-ramai, rumah tu sesuai. Sebab rumah tu banyak bilik. Okeylah. Jadi si Azril ni pergilah dengan keluarga dia ni bertolak dekat satu kawasan. Masih lagi di kawasan Kota Baru. Tidur dekat rumah tu. Bila tidur dekat rumah tu, bila masuk aja dalam rumah tu, memang Azril cakap rumah yang dah terlalu lama ditinggalkan memang menakutkan. Lebih-lebih lagi bila dia banyak perabot-perabot lama. Okeylah.
Jadi bila dah duduk dalam tu, Azril cakap dengan mak dia, mak takutlah mak nak tidur kat sini. Mak dia cakap, mak pun takut, seram, mak dia kata. Dan lebih best lagi, tandas bukan terletak dekat belakang tau, tandas terletak dekat depan rumah. Dia punya tandas kat depan rumah. Nak jadi cerita, bila orang dah siap-siap nak tidur, time tu lah juga kakak si Azril ni rasa nak terkencing. Jadi bila dah rasa nak terkencing, takkan nak ajak adik-beradik lelaki temankan, ajaklah si mak ni temankan. So mak Azril pun temankanlah kakak dia pergi kencing kat depan. Bila sampai kat depan tu, akak dia pun masuk bilik air kencing. Tapi bila mak dia tunggu kat depan sorang-sorang, mak dia nampak ada gula-gula datang. Macam nak cakap, abang cakap seram. Mak dia nampak gula-gula melompat-lompat, makin hari makin dekat dengan pintu jalan masuk ke dalam rumah. Jadi bila mak dia nampak benda tu bukan meloncat, terbang je. Dah makin dekat, cepat-cepat mak dia ketuk, kakak cepat sikit kencing tu, cepat jom masuk. Lepas tu tadi bila kakak dia dengar mak dia dah menjerit-jerit macam tu, cepat-cepat akak dia keluar pada bilik air. Dua beranak ni megang tangan terus masuk dalam rumah. Dan mengikut kata mak dia, bila nak tutup pintu, masih nampak gula-gula tu duduk dekat jalan masuk depan rumah. Tapi dia tak masuk ke dalam rumah. Cepat-cepat mak dia tutup pintu dan cepat-cepat mak dia kecoh lah malam tu. Ada nampak gula-gula. Oh, kata makcik dia, jangan risau, benda tu tak akan masuk dekat kawasan rumah. Itu benda-benda liar. Bukan benda-benda belaan. Kalau belaan bahaya masuk dalam rumah. Ini benda liar, duduklah dekat luar. Ada sorang-sorang, kau pandailah kau nak nak berposing kat pokok kelapa tu, dia kata. Okey. Jadi semua orang pun siap-siap lah nak tidur. Jadi dah bentang-bentang yang keluarga-keluarga yang besar boleh tidur kat ruang tamu, ruang TV. Dia kata ada satu benda yang dengar tak bunyi tadi. Sebenarnya hari ni minggu tau, jiran abang tak ada jiran sekarang ni. Tak tahulah jiran abang pergi mana, pergi umrah agaknya. Dua jiran tak ada. Abang balik kampung, takkan balik kampung lama sangat kan. Dah seminggu abang tengok tak ada, pergi umrah agaknya. Okey, sambung cerita. Tiba-tiba bunyi macam pintu, seram juga kan. Tak apa, budak rumah abang ada. Okey. Jadi bila dah semua orang tidur, cerita jadi seramnya bila salah seorang daripada kakak saudara Azril bangun nak terkencing. Jadi dikejutlah 3-4 orang. Sebabnya rumah tu kan rumah dalam tinggal. Kalau pergi kencing seorang-seorang, mana tahu terdampak sesuatu dalam bilik air, huru-hara pula kan. Jadi dia kejutlah ramai orang. Dia kejut 3 orang, dah 3-3 neman semualah si kakak ni pergi kencing. Sebab kencing kat depan, dekat rumah depan, bilik air dekat depan, kena keluar dari rumah, takkan nak pergi seorang-seorang kan. Okey. Lepas habis kencing tu, balik tu cepat-cepat dia orang masuk. Waktu tu dia tak nampak gula-gula tau, tapi nampak sesuatu yang lebih ekstrim daripada tu. Bila masuk aja dekat dalam rumah, diorang akan melintasi bilik makcik dia. Bila tengok bilik makcik dia terang, yang bertiga berempat ni jengah-jengah lah dekat dalam bilik tu. Dia tengok pakcik dia tengah tidur. Yang peliknya, makcik dia tengah sisir rambut, tengah sikat rambut. Cuma rambut dia tu panjang sampai ke pintu. Lepas tu yang paling peliknya, makcik tu sisir rambut, tangan dia boleh mencapai dekat rambut yang tak terjulur kat tingkap dekat pintu tu. Maksudnya tangan memanjang. Lepas tu bila mula-mula tengok, kenapa makcik dia sisir-sisir rambut? Mungkin ada yang tak kena, mungkin makcik dia sakit kepala ada kutu ke apa. Tapi bila dia tengok tangan tu memanjang, bukan seorang nampak, 3-4 orang nampak, berterabur 3-4 orang tu masuk tidur. Bila dah tidur, besok pagi dia jadi cerita lah. Nanya dengan makcik tu, makcik malam tadi sisir rambut panjang sampai tangan memanjang ke? Tak ada, makcik tidur. Okey, dah jadi. Diorang buat spekulasi sama ada makcik tu yang ada sesuatu ataupun rumah tu yang ada sesuatu. Jadi bila hari tu satu malam je dia tidur dekat rumah tu, lepas tu bungkus-bungkus, besok balik Terengganu. Tak nak tidur situ lagi. Tapi ceritanya jadi kenangan sampai sekarang. Sebabnya sampai sekarang tak tahu benda yang diorang nampak, yang emak si Azril nampak, gula-gula kat pokok kelapa dan juga
makcik yang tengah sisir rambut tu, adakah benda ni berkaitan ataupun tak, ataupun benda tu adalah belaan rumah tu, ataupun benda liar yang duduk dekat rumah tu, masih lagi jadi misteri sampai sekarang. Terima kasih dah menonton video abang daripada mula sampai habis. Abang ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab selalu aja hadir dengarkan cerita-cerita abang, walaupun semua orang tahu ni bukanlah cerita abang tapi pengalaman daripada orang lain yang abang sampaikan. Moga-moga ada iktibar untuk kita semua. Oh, sekali lagi posing. Nak dijadikan cerita. Nanti kalau korang ada duit-duit lebih, bolehlah beli-beli t-shirt ni. Tujuannya adalah abang nak kumpulkan dana untuk masyarakat yang memerlukan. Itu entahlah, abang ada niat macam tu. Itu antara sebab kenapa abang buat t-shirt. Okey, hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.